إلهي لست للفردوس الرحمن الرحيم. Kita masih bicara berkenaan dengan sifat 20. Atas dasar kita buat kesimpulan berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, dan juga harus bagi Nabi. Jadi 50 semuanya. Jadi yang kita tangguh pada minggu lepas berkaitan dengan rukun syahadah yang katanya mengisbatkan yang ketiga. Apa dia? Ialah kena kepadanya mengisbatkan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak mengisbatkan tak lain tak bukan kita kena menafikan sifat yang tak layak. Jadi kita nak menafikan di situ ialah semua ataupun tiap-tiap perkara sifat-sifat yang berkaitan dengan makhluk. Kita nafi di situ, barulah kita pergi kepada isbat af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Jadi apabila kita katakan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, itu nama dia. Jadi apabila perbuatan Allah Ta'ala, ialah pastinya beza dengan perbuatan kita. Jadi beza perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tu beza macam mana rupa yang kata kita kata beza tu. Jadi apabila beza kita bahas pergi kepada mukhalafah lah. Betul? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah Ta'ala itu menyalahi dengan segala yang baru ataupun bagi tiap-tiap yang baru. Salah di segi zat dan di segi sifat dan di segi af'al. Jadi zat kita dah bahas dah, sifat pun kita dah bahas dah. Hari ini kita cuba ambil sama-sama menghayati makna, maksud, pengertian ibarat berkaitan dengan apa dia? Mukhalafah, ataupun kita nak menafikan sifat menafikan af'al Allah dengan af'al makhluk. Bila kita boleh menafikan af'al makhluk dengan af'al Allah, maksudnya perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah, barulah kita boleh pergi kepada mengisbatkan af'al Allah. Boleh? Bah kita nak mengisbatkan sampai ke tahap mana? Tengok di ilmu kita masing-masing lah, tahap mana. Baik, cuba kita ambil sama-sama, menghayati, cuba ambil perbuatan. Jadi sebut kata kita ada perbuatan, sebut kata Allah ada perbuatan. Betul tak? Jadi perbuatan di sini, perbuatan di sini kita nak ambil contoh ataupun masalah seumpama berkaitan dengan dia tu. Kita nak ambil apa? Maksudnya perbuatan makhluk. Cuba kita ambil perbuatan makhluk satu. Boleh tak menghayati sama-sama? Apa saja tak apa. Kalimah berkenaan dengan ataupun kata-kata ataupun ayat berkaitan dengan perbuatan makhluk. Jadi sebut kata makhluk ada perbuatan tak? Ada. Betul. Apa kita nak ambil perbuatan satu perbuatan? Barulah saya nak ulah pergi sampai ke tahap isbat. Kalau kita nak isbat tanpa menafi, tak boleh jadi isbat. Kita kena menafi dulu, baru pergi kepada isbat. Jadi, hak kita nak nafi tu, kita kena ambil contoh berkaitan perbuatan makhluk. Sebab perbuatan makhluk itu nak nafi, nak menidak ada pada perbuatan Allah. Jadi, cuba kita ambil satu perbuatan kita. Ataupun beberapa perbuatan yang kita nak seumpama. Macam mana? Berkata-kata.
Kita katakanlah perbuatan kita tu ada kata, betul Kita ambil kata. Kalau sebut ibarat kata-kata ni panjang lebar kita bahas dia, tapi kita nak ambil contoh buat seumpama mudah faham. Sebab kita buat kesimpulan. Boleh? Kalau nak main bahas kata-kata, kalam, nafsani, nampak, ismi, masdari, lafzi, bahas panjang waktu kita dah bahas dah sebelum ni. Tapi saya nak rupa bentuk ringkas seumpama contoh panjang, tetapi ibarat tu seumpama. Boleh? Apa dia kata-kata tadi, betul? Kata-kata. Apabila kita katakan kata-kata itu adalah sifat, betul? Tetapi perbuatan apa? Lidah. Apa? Makna kata sifat lidah itu, panggil dia, lidah tu bergerak, perbuatan dia gerak. Betul? Perbuatan dia tu gerak. Lidah ni kerja dia apa? Kata-kata lah. Betul? Jadi kita tanya diri kita sama-sama, lidah tu dia kata tu, kenapa dia boleh kata? Satu, baik. Kita katakan lagi, Allah Ta'ala kata-kata tak? Allah Ta'ala kata tak? Kata juga. Sebab dia ada sifat kalam. Tapi kata dia tu tak sama dengan kita lah. Maksudnya kata Allah Ta'ala tiada lidah. Sekarang kita ambil perbuatan lidah. Betul? Jadi Allah Ta'ala pun buat, tapi tak ada lidah dia perbuatan kata dia tadi tu. Boleh? Jadi apa lidah dia kata tu, ibarat katanya perbuatan lidah tu bergerak. Bolehkah kita nak kata perbuatan lidah Allah Ta'ala yang kita kata-kata tu kata bergerak? Tak boleh, sebab dia tak ada lidah. Nampak tak? Apabila dia tak ada lidah, bezalah dengan lidah makhluk tu. Sebab makhluk tu ada lidah, Allah Ta'ala tak ada lidah. Tetapi Allah Ta'ala itu berkata-kata, makhluk pun kata-kata. Tapi kata dia tu dengan lidah. Seumpama macam tu. Baik. Atas dasar apa kita kata tadi? Perbuatan lidah tadi tu atas dasar apa? Kenapa dia boleh kata? Sebab kita nak kepada perbuatan tadi. Kenapa dia kata? Ada tujuan tak kita ni? Ada tak? Kata tu atas dasar apa? Tu makna tujuan dia. Ada ke duduk diam-diam kata? Tak ada tak? Kalau ada juga orang tak sihat lah. Bercakap bersorang. Tu tak ada tujuan. Nampak? Nampak? Jadi apabila tak ada tujuan situ, tak dikirakan lah situ. Ibarat orang tak sihat. Jadi kata-kata di sini, perbuatan dia dengan lidah tadi tu ada tujuan. Tujuan dia apa? Cuba kita. Kita ni hidup seumur hidup ada kata-kata. Ada lah. Betul? Tapi kata tu atas dasar tujuan apa? Apa ni? Kita kata tu atas dasar ada tujuan. Tujuan kita tadi tu apa dia? Nak ambil faedah. Nampak? Kita nak ambil faedah daripada lidah yang kata-kata tu. Faedah apa lidah? Ya dua ya. Nak faedah ke arah baik ke faedah ke arah tak baik. Ada setengah orang nak buat tak baik, dia kata juga dengan lidah tu, tapi perkataan yang tak baik, ada faedah bagi dia, tapi ke arah tak baik. Padahal kerja tu baik, tapi dia nak masuk kerja tu, jadi perbuatan lidah dia tu tak baik. Mana? Dia tipu dengan seorang pensiasat contoh. Dia nak masuk kerja, tapi nak masuk kerja kena apa dia? Kena apa dia panggil? Duga dululah. Duga. Lidah dia tadi tu orang tanya, dia duga melalui jawapan. Betul? Dia kata-kata tu, tapi dia kata tu tak betul. Dia kata tak betul itu kerja dia baik, nak masuk tempat kerja tu baik, tapi lidah itu jadi kata-kata tu benar tak betul. Bermaknanya lidah tadi tu kata-kata yang tak baik. Apanya? Atas dasarnya walaupun benar tak baik, tapi ada tujuan. Nampak tak tu? Tujuan dia apa? Nak dapat masuk kerja. Apa sahaja pun yang penting bercakap bagi si ambil tanggungjawab peduga tadi tu
biar lepaskan tanggungjawab situ. Maksudnya biar dapat lepas tuga. Atas dasar nak kerja. Ada tujuan tak? Ada tujuan. Jadi perbuatan lidah tadi tu ada faedah tak? Kita kata tadi ada faedah tak? Ada faedah. Faedah apa dia? Nak masuk kerja tu faedah dia. Bukan kata saja-saja. Betul. Patu baik. Apabila kita kembali kepada lagi kata-kata Allah. Allah Ta'ala kata. Betul. Allah Ta'ala pun dia kata juga. Tapi kata Allah Ta'ala ni dengan lidah ke tidak? Tidak. Tak dengan lidah. Betul eh? Apabila kata-kata dia tak dengan lidah, kita ambil situ saja. Jadi Allah Ta'ala kata tadi tu, adakah dia ambil faedah? Kita kata tadi, tujuan kita tu kita nak ambil faedah dengan kata-kata tadi. Tapi Allah Ta'ala kata dia ni ambil faedah ke tidak? Nampak tu? Kata Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata tu dia ambil faedah ke tidak? Tu dah. Tu ngaji tauhid dah tu. Nampak tak tu? Tak lain tak bukan dengan ilmu dah tu. Tak. Itulah kata hikmah dia kata macam mana? Kaifama takun yakun qarinuka. Apa makna dia? Bagaimana kamu? Maksud kita lah. Kaifama takun, bagaimana kamu, bagaimana kita. Apa dianya? Yakun qarinuka. Apa dia? Seumpamu, maksudnya yakun qarinuka. Begitulah sahabat kamu. Apa kita boleh faham? Macam mana kita? Macam itulah sahabat kita. Nampak rupa dia? Maksudnya kalau kita putih, kawan kita putih tak? Putih. Kawan kita jual minyak wangi, wangi tak kita? Wangi. Kawan kita buruk, buruk tak kita? Buruk. Maksudnya kita tu macam mana, kawan kita macam tu. Maksud apa di situ kata-kata hikmah yang ulama ambil makna dia? Apa makna kita? Kita lah sendiri. Apa makna sahabat? Tengok macam ni. Ingat tak? Dulu-dulu hadis. Ar-rafiqu at-tariqu. Sahabatlah kamu, berjalanlah kamu. Ingat? Sahabatlah kamu, berjalanlah kamu. Apa dah makna sahabat di situ? Ilmu. Sahabat di sini makna ilmu. Maksudnya apabila kita ada ilmu, macam mana kita? Seperti ilmu tu. Faham? Kalau kita jahil, bermakna tak ada ilmu. Bermakna tidak ada kawan. Kawan kita, Nabi kata adalah ilmu. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita ada kawan tauhid. Kita belajar ilmu fiqh, kita ada kawan ilmu fiqh. Kita belajar ilmu tasawuf, kita ada kawan ilmu tasawuf. Yang penting tu ilmu itu ada dahulu. Nampak? Maksudnya seumpama lebih kurang macam tu. Nampak tak? Jadi kata hikmah tadi apa dia? Kaifama takun, bagaimana kamu, macam mana kita. Apa dia? Yakun qarinuka. Begitulah sahabat kamu. Maksudnya kita makan macam mana, ilmu makan kita macam tu. Sebab kita makan ikut yang kita tahu. Betul. Kita semayang macam mana, ilmu semayang macam tu. Faham tak? Dia tak ada katanya ilmu kita ni lebih, tapi semayang
Kurang. Tak? Dia semayang ikut tahu kita. Tahu tu panggil ilmu bahasa Arab. Bahasa Melayu tu tahu panggil pengetahuan. Tu ibarat dia di situ. Nampak rupa dia ni? Jadi kalau kita buat banyak, ilmu kita pun banyak. Seumpama dia. Boleh Baik. Jadi kita ambil faedah ke tak dengan ilmu yang kita belajar tu? Ambil. Lepas tu kita kembali kepada kata-kata kita tadi. Kita ambil faedah ke tidak? Ambil. Faedah kita tu nak masuk kerja atas dasar kita kata. Lepas tu kita kembali kepada kata-kata Allah Ta'ala tadi. Kata Allah Ta'ala tu seperti mana kita kata apa dia tu? Kalamullah. Tak berhuruf, tak bersuara. Betul? Nampak? Tak huruf, tak bersuara. Jadi ibarat kat situ, kita tanya. Adakah Allah Ta'ala ambil faedah dengan kata-kata tu? Nampak tak? Allah Ta'ala ambil faedah ke tak dengan kata-kata dia tadi? Tak ambil tak? Dia tak ambil. Betul tak? Baik. Apabila Allah Ta'ala tak ambil faedah kata-kata tadi tu, baik. Jadi kita kembali kepada kita asal tadi. Lidah kita kata tadi tu wajib tak? Wajib ke tak nak masuk kerja tadi tu? Nak lepas duga tu kena kata. Tu wajib tak? Wajib. Seumpama. Atas rasa apa dia? Nak ambil kerja ataupun atas rasa nak ambil faedah, dapat hasil masuk kerja. Betul tak tu? Jadi kalam Allah Ta'ala ini, kata-kata dia tadi tu, adakah ambil faedah? Jawab dulu. Allah Ta'ala ambil faedah ke tak dengan kata-kata dia? Kita tanya sama-sama kita dah. Tak apa. Kita belajar, kita muzakarah, lama, mati dalam keadaan kena Allah. Apa maksud kena Allah tu? Mati dalam keadaan belajar. Walaupun tak gerti. Orang yang kena Allah ni orang hidup dalam belajar. Orang hidup dalam mengaji fardu ain nak kena Allah walaupun dia tak kena, itu orang kena Allah. Apa rumah dia tu? Jadi ibarat sekarang ni seumpama yang kita nak buat contoh tadi, Allah Ta'ala ambil kata faedah kata-kata tadi. Dengan ayat Al-Quran 30 juz yang ada dalam Quran tadi tu, adakah Allah Ta'ala ambil faedah dengan kata-kata tadi? Tidak tak? Tidak ambil faedah. Nampak? Allah Ta'ala sifat kata-kata dia ada. Nampak? Tapi tak wajib dia kata. Kalau kita kata wajib kata, kita kata Allah Ta'ala wajib kata, bermaknanya Al-Quran itu wajib kena ada. Nampak tak? Bermaknanya Al-Quran hak kita duk baca sekarang ni, kalau Tuhan tak jadi tak boleh lah, sebab wajib. Itulah katanya Allah Ta'ala kata-kata itu tidak wajib, tapi sifat kata tu ada, wajib di dia. Seumpama lidah kita ada tu wajib ada sebab kita nak kata, tapi tak nak kata pun tak apa. Sebab kita kena ambil faedah. Kadang-kadang tempat tak perlu kata, itu faedah. Kadang-kadang tempat perlu kata, itu ambil faedah. Nampak rupa dia? Tu seumpamanya macam tu. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala ambil faedah, bermaknanya Allah Ta'ala itu seumpama kita. Macam mana? Jadi lemah pula dia. Ya, jadi lemah pula. Dia ambil faedah. Kita atas dasar kita ambil faedah tu lah kita lemah. Allah Ta'ala dia tak ambil faedah sebab dia kuat. Nampak tak? Kalau Allah Ta'ala ambil faedah, lemah. Allah Ta'ala ada kata tu bukan dia ambil faedah daripada kata-kata dia tadi tu. Dia kata macam mana? Solat wa aqimus solah. Betul? Allah Ta'ala kata, tetapi Allah Ta'ala adakah dia ambil faedah dengan kata tadi? Tidak.
Nampak dia tu? Tu seumpamanya. Jika kita kata Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini, mengambil faedah dengan makhluk ini, menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Keluarkan dari akidah murtad. Na'udzubillah. Nampak tak tu ilmu tauhid? Kita semayang, kita puasa, tetapi tak ada tempat letak. Tu tauhid tu ibarat tanah, betul? Kita belikan pokok, nak balik letak kat mana kalau tak ada tanah? Nak letak di rumah, tak boleh juga sebab rumah nak letak atas tanah. Pas nak pegang macam tu, tak boleh juga sebab kita pijak pun kena tanah. Pas mana? Itulah awwaluddin, kena Tuhan dulu. Maksudnya kalau kita solat macam mana sekalipun, zakat macam mana pun, belajar ilmu selain daripada mana pun, jika tak ada ilmu tauhid, tergantung. Nampak apa dia? Itulah kita kena pegang betul-betul. Allah Ta'ala tidak ambil faedah daripada perbuatan dia tu. Apa saja yang dia buat, dia tidak ambil faedah. Contoh. Sekarang ni masjid, betul masjid. Ada masjid ni, Allah Ta'ala izinkan ada masjid ni. Adakah Allah Ta'ala mengambil faedah? Tak? Nampak tak? Allah Ta'ala tak ambil faedah. Hanya dia bagi hamba dia mengambilkan faedah. Nampak rupa dia? Kalaulah kata macam tu, tanda tu kata Allah Ta'ala kuasa dan kita tu lemah. Itu beza dia tu. Sebab tiap-tiap perbuatan kita itu adalah apa dia? Berkehendak. Pas kita nak kehendak setakat mananya, nak setakat mana, tengok di ilmu kita. Ilmu kita banyaklah. Maksudnya kita sikit, ilmu sikit. Kita banyak, ilmu banyak. Kata tadi hikmah, kaifama takun yakunu, nampak? Qarinuka. Macam mana kita, macam itulah ilmu kita. Dia tak ambil faedah. Segala perbuatan daripada Allah, Allah Ta'ala tak ada ambil faedah. Tidak sama sekali. Nampak rupa dia? Jadi kita ni ada faedah tiap-tiap perbuatan kita. Perbuatan kita malam ni naik pengajian kitab Turas berkenaan dengan Faridatul Faraid, ada faedah dia, nak kenal Tuhan. Tapi adakah kita naik ke tak naik, itu adalah perbuatan daripada siapa? Kita naik malam ni ke, kita tak naik malam ni ke, itu perbuatan daripada siapa? Allah rak. Perbuatan daripada Allah. Kalau kita naik ke, adakah Allah Ta'ala dapat faedah? Kita tak naik, adakah Allah Ta'ala dapat faedah? Tak juga. Tu kata Allah Ta'ala tak ada ambil faedah. Nampak ubah dia tu. Tetapi kita ada faedah. Setiap masa dan setiap tempat dan setiap kelakuan kita ada. Tu nampak? Tengok kata hikmah. Likulli zamanin kutun wa anta kutu al-mauti. Tu kata hikmah. Tak ambil hikmah. Tiap-tiap masa, kulli zamanin, tiap-tiap masa, kutun, ada makanan. Ada makan ke mana ni? Ada. Makanan apa? Makanan dia bagi dua, zahir ataupun batin. Biar dulu, tangguh situ. Apa dia? Wa anta, dan engkau. Dia kata, dan engkau. Apa dia tu? Kutu al-mauti. Kata hikmah tadi, dia kata, dan engkau ataupun kita. Apa dianya? Kutun, adalah makan. Makan apa dia? Al-mauti, makan bagi mati. Apa pula dah tu? Tiap-tiap masa ada makan. Ada makanan. Dan kita ni, engkau ni, adalah makanan. Makanan maut, mati. Maknanya
Kata hikmah tadi, kita hidup, kita ada makan tak? Ada makan, ada minum. Setiap masa ada makan, ada minum, ada berehat, ada tidur, ada kerja. Betul? Tu makanan. Seumpamanya, lidah makan apa dia? Kata-kata. Kaki makan dia apa dia? Jalan. Otak makanan dia apa dia? Fikir. Hati makanan dia apa? Rasa. Seumpama macam tu. Maknanya setiap masa. Tetapi sebaliknya, wa anta kutu al-mauti, jangan lupa. Apa dia? Kamu itu adalah nyawa bagi malikul maut. Tu maksud dia. Nyawa kita ni makanan bagi malikul maut. Maksudnya jangan kejar-kejar ke dunia, cari ke dunia setiap masa, setiap tempat, tetapi lupa nyawa kita tu makanan siapa. Nampak tak tu? Tu kata hikmah tu. Bermaknanya tadi likulli amri. Apa tiap-tiap ataupun likulli berkenaan dengan tadi tu. Boleh faham tak? Mana tiap-tiap. Nampak? Zamanin tiap-tiap masa adalah kutu, ada makan. Sekarang telinga kita ada makan? Ada makan dengan pengajian. Mata kita makan pengajian. Setiap masa ada tempat. Tidur tu bagi makan tak? Makan juga. Badan kita perlu makan tidur pun makan juga. Setiap masa. Tapi jangan lupa, tidur banyak ke, makan banyak ke, minum banyak ke, dengar banyak ke, maksudnya kita lebih kepada ikut nafsu lah seumpama situ. Nyawa kita tu makanan malikul maut. Nampak tak? Itulah kita lebih kepada niat nak mengaji, niat nak kena Allah Ta'ala, khusus kepada kitab ataupun kitab turas ataupun pengajian kitab berkaitan dengan ilmu tauhid dahulu utama. Boleh? Itu kaedah dia. Nampak tak? Hikmah kata dia. Jadi baik, kita buat kesimpulan tadinya, maksudnya kita makan banyak ke, kita minum banyak ke, setiap masa ke macam mana pun, walaupun nyawa kita tu bagi malikul maut, adakah Allah Ta'ala ambil faedah semua tadi? Tak ada. Hanya siapa yang ambil faedah? Kita diri sendiri. Jangan lupa situ. Nampak ya? Itulah makna buat kesimpulan katanya, apabila kita nafikan sifat-sifat makhluk tadi, barulah pergi kepada isbat berkenaan dengan af'al Allah. Kalau kita menafikan af'al makhluk, barulah isbat af'al Allah. Apabila kita menafikan zat makhluk, mengisbatkan zat Allah. Apabila kita menafikan sifat makhluk, mengisbatkan sifat Allah. Itu kena ada dalam rukun syahadah. Yang 4 tapi hanya 3 saja. Dalam 4 ada 3 saja. Maknanya mengisbatkan zat, mengisbatkan sifat, mengisbatkan af'al. 4 ni, 3 ni bagi Allah. Tapi 1 ni mengisbatkan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kena kita bahas berkenaan dengan Muhammadur Rasulullah. Munasabah yang kita dok bahas buat kesimpulan dengan sifat salbiyah yang menafikan sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala, seumpama sifat-sifat zat-zat, af'al segala makhluk. Buang semua tu, barulah kita pergi kepada illa zat Allah, illa sifat Allah, illa af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Boleh? Itu dia makna salbiyah. Cukup dulu kemudian kita kata ada soalan tak? InsyaAllah tak ada kita pergi dah. Baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekurangan daripada saya sendiri sepenuh dan meliputi baik semua itu daripada segala sifat kamalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita kenalnya, walaupun dia segala sifat kamalan tapi tidak ambil faedah segala-galanya. Hanya kita hamba Allah Ta'ala bagi faedah untuknya tuju kepada satu tempat, ialah kepada syurga. Tu sahaja, ambil faedah di situ. Siapa tak ambil faedah, dia akan balik sebaliknya neraka. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. فهب لي توبة وغفير ذنوبي
فإنك غافر الذنب العظيم